Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Dengar lah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tadi bila saya tengok video, tengok nampak macam duduk di luar. Tapi bila Ustaz Haji Ahmad Zamri bergerak tadi, baru dapat perasan, dekat tu rupanya kayu-kayu tu rupanya di dalam rumah. Ingat tadi di luar. Pasal nampak gelap sikit belakang, bahagian belakang tu kan. Ingat dia ada di luar. Buat pantai di luar pula kan. Aduh. Ini Bila bergerak pun nampak rupanya perabot. ini bahan-bahan terpakai Tuan Haji Rahim. Ada ke mana-mana, berapa dalam sebulan ni ada ke mana? Subhanallah, misi bantuan kita di merata lokasi lah dengan sahabat-sahabat sahabat bergenam ni. Alhamdulillah, ziarah saudara mara kita rekan taulan yang menghadapi musibah banjir. Kita meraihkan rasa simpati bersamalah dengan mereka. Tuan Haji Di Selangor, Haji Yaakob. Tuan Haji Yaakob, kita apa khabar? Alhamdulillah. Ustaz. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji dipanjatkan kehadrat Allah SWT, di mana dengan rahmat dan kurniaannya kita semua beroleh kesihatan yang baik sehingga mampu lagi kita untuk meneruskan bersama-sama berjemaah dalam secara maya di dalam Google Meet ni untuk meneruskan lagi program generasi Al-Quran kita, di mana pada malam ni insyaAllah kita berada di siri yang ke-155. Dan seperti mana yang saya maklumkan kemarin, kita malam ni akan bersama-sama dengan tetamu kita ataupun khalifah atau guru kita pada malam ni, iaitu Al-Fadil Ustaz Haji Ahmad Zamri bin Samsuddin, yang telah pun berada bersama-sama kita dalam Google Meet ni daripada pukul 9, rasanya 9.25 ke atas tadi. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, yang dah lama kenal dengan Ustaz Haji Ahmad Zamri yang pernah bersiaran ataupun pernah menjadi khalifah kita sekali hari itu. Dan Ustaz dah berada di Sungai Besar Selangor, dah datang menziarahi surau Taman Jawi Jaya 2 kali. Kami tak sampai lagi kat Sungai Besar, tapi Ustaz dah sampai di sini sebanyak 2 kali. Alhamdulillah. Jadi kenal sangat, kalau orang Taman Jawi Jaya ni insyaAllah kenal Ustaz Ahmad Zamri. Yang tuan-tuan yang lain pun kenal sebab Ustaz dulu kerap join juga program kita, walaupun tetamu kita ustaz-ustaz yang lain, ustaz ada bersama. Jadi oleh sebab tu untuk malam ni saya rasa tak perlu saya menerangkan banyak-banyak kerana ustaz dah memang dah maklum sangat macam mana program ni berjalan dan program pada malam ni. Jadi insya-Allah kita akan teruskan program malam ni dengan secepatnya nanti menyerahkan kepada ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi memulakan program kita pada malam ni, marilah sama-sama kita terus buka program kita malam ni dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita akan meneruskan lagi siri 155 ni dengan baca 2 lagi muka surah Al-Quran. Selepas tu kita akan mendengar tazkirah daripada Al-Fadil Ustaz. Dan seterusnya kita akan buka kepada interaksi untuk tuan-tuan bersama insya-Allah dengan Ustaz.
Jadi untuk malam ni kita akan meneruskan lagi bacaan, iaitu penutup pada surah Maryam. Kita akan tutup surah Maryam ya hari ni, iaitu ayat 77 sehingga 98, di mana surah Maryam mempunyai 98 ayat. Dan seterusnya kita akan buka pula surah yang berikutnya, iaitu surah Toha. Iaitu kita akan baca pada malam ni surah Toha ayat 1 sampai 12. Jadi kita akan baca dua-dua surah ni di muka surat 311 dan juga 312. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bolehlah buka masa Al-Quran muka surat 311 dan 312. Bagi yang berada di luar, bolehlah tengok presentation ayat yang berkenaan di skrin untuk tuan-tuan baca bersama, insya-Allah. Kerana kita menggunakan kaedah seperti mana bacaan Yasin, di mana khalifah akan membaca dan kita akan dengar dan ikut di rumah masing-masing, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan semua dah bersedia, insya-Allah kita akan menggunakan program ni. Jadi saya tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini menyerahkan program ini untuk diteruskan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Zamri bin Samsudin. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah khatamul anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil azim. Yang berbahagia Tuan Haji Ibrahim, yang berbahagia Datuk Haji Ibrahim, seterusnya rakan-rakan Haji, tuan-tuan hajah, tuan-tuan dan puan-puan jalur Asia Al-Quran Surau Jawi Selatan yang dikasihi, yang dirahmati Allah SWT. Kita teruskan maksud untuk kita membaca Al-Quran ini di muka surat 311 hingga ke 312. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الله لا إله
الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita dapat bersama-sama melafazkan beberapa kalimah di dalam dua muka surat Al-Quran yang sebentar tadi kita sama-sama baca. Moga-moga Allah beri hidayah untuk kita faham dan dapat manfaat sebenar daripada maksud Al-Quran ini diturunkan kepada kita sebagai hamba-Nya dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Tuan Haji Rahim, saya nak buka slide. Silakan Ustaz. Nak setting sekejap. Macam mana? Okey. Zan. Setup. Pasti dia Boleh nampak Tuan Haji Rahim? Slide Belum lagi. Dalam proses kot belum lagi. belum tak nampak. Belum lagi. Okey, slide. Minimize lagi tak nampak. Meeting ah. Slide. Tak, meeting. Malam esok ada Ustaz Zamri. Negatif. Ah. Ni sini. Ni. Okey. Window. Okey. Mana benda ni? Okey, klik ni, klik. Okey. Jadi minimize kali ni. Tak nampak. Dia tak tahu. Slide lah. Okey, klik. Klik kat situ. Dah keluar ke belum? Belum. Ah. Minimize lagi. Ah. Mana? Buat lagi sini. Ini punya abang belum share belum tekan di panggung. Hilang. Bukan. Ini klik sini. Sebentar tuan, nampak masih boleh naik lagi. Sini, klik sini. Macam mana ni? Dia hilang. Bukan mau. Kita lihat. Okey, pergi balik ni. Sat. Ini. Window. Ni mana? Itu mic iPhone. Lain lah. Kan. Aduh.
Kalau tak boleh keluar ni macam mana? Masih tak keluar lagi Tuan Jeremy. Okey lah, tak ada kita sembang je lah. Macam mana ni? Tuan. Cuba buat. Okey. Sementara isteri saya set up, kita teruskan saja. Tuan-tuan boleh bantu Tuan Rahim. Tuan Rahim boleh bantu surah Al-Mu'minun tak? Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga ke 16. Oh. Tahu mana? Nanti saya dapatkan daripada anak saya, Ustaz. Suruh anak cari. Okey. Ayat surah yang apa? Surah Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiga, empat, dua. Okey tuan-tuan, surah Al boleh Ayat boleh dapat ayat apa ni? ayat yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai ke ayat yang ke-16. InsyaAllah. Boleh? Boleh. Dapat. Oh, nak suruh saya present ayat tu. Paparkan ayat tu. Okey. Nak present tu tekan ni. Ada present to entire screen. Select screen. Share. Dah dapat. Tentang ni. Okey, keluarlah. Keluar dah. Okey, ayat ni bermula daripada ayat yang ke-12 nah. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tuan-tuan dan puan, kita nak bercerita atau bersembang santai berkaitan dengan ayat ini, beberapa bahasa Al-Quran yang ada dalam tubuh badan kita ni. Baik. Kalau dapat diperhatikan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguhnya kami, yakni Allah SWT, ciptakan manusia daripada saripati tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian manusia yang dijadikan daripada saripati tanah itu Allah jadikan pula nutfah, setitis air mani yang ditempatkan di tempat yang kukuh, yakni di rahim wanita. Summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian setitis air mani itu Allah jadikan pula segumpal darah. Segumpal darah 'alaqah. 'Alaqah itu segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Lalu kami ciptakan 'alaqah segumpal darah itu mudghah kepada segumpal daging. Wa khalaqnal mudghata izama. Lalu Allah ciptakan segumpal daging itu izama, tulang belulang. Wa kasawnal izama lahma.
lalu kami bungkuskan tulang belulang itulah daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian Allah jadikan pula makhluk dalam bentuk yang lain. Itulah di kita manusia yang kita dapat saksikan di atas muka bumi Allah ini. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah yang paling baik penciptaannya. Thumma innakum ba'da zalika lamayitun. Selepas daripada itu, kamu semua manusia yang diciptakan dengan proses yang sebentar tadi itu akan dimatikan. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'asun. Kemudian sesungguhnya kalian di hari kiamat nanti akan dibangkitkan. Jadi bermula daripada ayat yang ke-12 hingga ke ayat 16. Proses tuan-tuan, kita ini manusia bermula daripada saripati tanah. Daripada saripati tanah iaitu sulalatin min tin. Itu. Kemudian kepada nutfah. Nutfah setitis air mani. Air mani. Daripada nutfah kepada alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Daripada alaqah kepada mudghah jadi segumpal daging. Daripada mudghah dijadikan izama tulang belulang. Daripada izama tulang belulang itu dibalut pula dengan daging yakni lahma. Inilah dia kedudukan kita sebagai manusia, dan manusia ini tak kira besar kecil, tua muda, yang putih, yang coklat, yang hitam, yang tinggi, yang gemuk, yang kurus, perempuan, lelaki, kecil sehingga ke dewasa, daripada kanak-kanak sehinggalah akhirnya ke tua. Itulah kedudukan keadaan manusia yang ada di sekitar kita, sama ada beriman ataupun tidak. Itulah kejadiannya. Cuma kita orang-orang yang beriman ini apabila membaca ayat Allah SWT rasa insaf bahawa dengan rahmat Allah SWT, maka kita ingat masing-masing, cuba kita bayangkan masing-masing kita ini daripada titis air mani. Cuba kita bayangkan, kita celupkan ujung jari kita itu masuk dalam segelas air, dalam air dalam gelas ke dalam apa-apa, kita angkat jari itu dan kita dapati ada titisan air. Setitis air itu gambaran itu kita bermulanya. Daripada titis air itu Allah jadikan pula selepas daripada itu alaqah, segumpal darah. Jadi darah masing-masing pernah tengok darah, macam mana darah itu mengalir, macam mana sedikit, macam banyak, macam mana yang dikatakan setitis atau segumpal darah itu. Sedikit atau banyaknya boleh dibayangkan. Daripada darah itu kepada segumpal daging pula. Mudghah. Daripada alaqah kepada mudghah. Mudghah segumpal daging. Bayangkan kita ni berdiri masing-masing seorang-seorang. Kalau kita kerutkan diri kita ini macamlah satu gumpal daging. Daging kalau kita beli daging 1 kati atau 1 kilo, 2 kilo daging, jadi satu gumpal daging. Daripada daging itu pula Allah jadikan pula kepada nizam, iaitu tulang belulang. Ada tulang kaki, ada tulang paha, ada tulang leher, ada tulang belakang, ada tulang bahu, ada tulang lengan, ada tulang jari, dan semuanya itu merupakan proses penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang bernama manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, daripada kejadian itu dah hidup daripada umur itulah tuan-tuan, tak dapat tunjuk gambar ni, patutnya ada gambar ni. Proses bagaimana gambar ini menunjukkan daripada sitis air mani, daripada kanak-kanak sampai ke dewasa mengikut nama dan usia masing-masing. Ada yang daripada kanak-kanak 0 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sampailah setakat mana yang masing-masing dapat rasa nanti. Dan akhirnya akan menjadi tulang belulang balik di dalam barzah yang berakhirnya begitu. Dan proses ini menggambarkan ialah kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan rasa mati. Dan mati bukan begitu saja, satu hari nanti Allah kata
summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, dan kamu akan hari kiamat nanti kamu akan dibangkitkan, maknanya daripada kubur nanti akan dibangkitkan semula, akan dihimpunkan, bukan dibangkitkan begitu saja, tetapi akan ditanya soalan-soalan daripada Allah SWT tentang semasa perilaku kehidupan kita di dunia itu nanti. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan semasa di dalam dunia ini kita dapat memberi jawapan yang terbaik lah bila nanti kita dibangkitkan di sana. Jadi ini suasana kita kena merasakan perjalanan kita ini betul-betul bagaikan musafir berlalu. Kita bermula dengan langkah pertama. Kita tak tahu langkah kaki kita yang terakhir itu di mana agaknya. Dan langkah yang keberapa juta langkah pun kita pun tak boleh nak hitung. Tapi itulah nanti langkahnya. Langkah akhir, dan kaki kita nak pergi ke hulu, ke hilir, ke depan, ke belakang, ke pekan, ke pasar, ke kemandiran, ke tempat pengajian atau sebagainya. Terakhir dengan satu langkah yang terakhir sekali, iaitu langkah untuk masuk ke alam barzakh, dan kita terus akan dibangkitkan semula dan akan ditanya berbagai perkara daripada apa yang kita ada. Jadi semua bahagian anggota itu akan ditanya. Baik tuan-tuan, ringkas cerita, bahagian yang ditanya itu nanti dalam surah Yasin, ingat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini Allah akan kunci mulut kamu nanti, dan akan berkata-kata tangan kamu, tangan-tangan kamu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh dengar suara saya lagi kah? Alhamdulillah. Okay. Kita sampai ke tangan-tangan ini akan berkata-kata. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kamu akan menjadi saksi. Itu nombor 1. Yang berikutnya nanti akan ada satu ayat menjelaskan bagaimana kulit kita ni bercakap-cakap di akhirat kelak. Yang ini tuan-tuan, kulit-kulit kita ini akan berkata-kata terhadap apa yang berlaku semasa di dunia itu. Begitu juga mata, begitu juga telinga. Masing-masing akan memberi penjelasan, penerangan di sana nanti. Dan persaksian yang paling tegas dan besar ialah di dalam surah Zalzalah yang berbunyi yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Kenapa bumi mengeluarkan manusia dari alam kubur pada ketika itu, pada ketika peristiwa Zalzalah, pada gempa bumi Zalzalah ni, gempa bumi yang amat dahsyat, goncangan bumi, dan bumi mengeluarkan manusia-manusia daripada kubur itu, dan bumi akan menceritakan apa yang dilakukan oleh manusia semasa di atas bumi. Sepanjang itu mengikut ayatnya bermula daripada akil balik sampailah dia meninggal mengikut usia masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini mengingatkan kita supaya seluruh anggota kita ini taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Allah SWT. Namun demikian, memang ada salah di mana di sana sini berlaku kesalahan dan kesilapan berlangsung. Dan ini memang tidak boleh dinafikan sebab Allah SWT sendiri pun menyatakan di dalam satu ayat, Rabbana la tu'akhizna in nasina. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kamu hukum kami. Inna nasina, bila kami lupa ya Allah. Au akhtana, bila kami buat salah ya Allah. Jadi potensi manusia ni memang dia lupa dan dia buat salah. Itu memanglah ada sifat yang berlangsung pada diri manusia. Cumanya yang menjadi anehnya kalau orang tahu dia buat lupa dan dia buat salah, dia tak mengaku salah, ini berat belaka. Jadi mudah-mudahan ianya dapat kita sama-sama hadapi dengan kepahaman bimbingan Al-Quran ini. Jadi yang berbahagia Tuan Haji Ibrahim, bahagia tuan-tuan, yang berbahagia Datuk Haji Ibrahim, seluruhnya warga generasi Al-Quran, teruskan perjuangan, dan kita dah berada di 155 Tuan Haji Ibrahim ya.
Ya, ya. Ah, Ya. maknanya sudah begitu banyak cerita bincangnya dan para pentazkirah telah melontarkan berbagai perkara ilmunya. Tentulah sedikit banyak meresap ke dalam jiwa kita dengan berpautnya kita dengan Al-Quranul Karim sebagai medan perjalanan bimbingan hidup kita. Jadi ampun maaf di atas segala perkara yang saya sebutkan ini. Minta maaf juga, saya dah ready siap tapi namun tak berjaya pula keluar pada malam ini. InsyaAllah lah bila-bila nanti kalau ada peluang kita cuba lagi. Jadi setakat itu Tuan Haji Rahim, saya mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah. Jazakallah khairan katsiran diucapkan kepada Ustaz Ahmad Zamri bin Samsudin yang telah pun sudi untuk bersama lagi sekali bersama kita pada malam ni. Alhamdulillah. Seterusnya memperdengarkan bacaan Al-Quran macam saya bagi tahu dalam siri yang kali pertama Ustaz muncul dulu. Bacaan Ustaz Alhamdulillah kita dengar berlagu. Lagu tu kalau saya duk bayangkan macam apa orang duk apa marhaban tu berzanji dengan tengok dia macam tu, tapi saya tak pasti Ustaz gunakan apa bacaan apa kaedah bacaan apa nahwan ke ras apa Ustaz guna kaedah apa Ustaz? Wallahu a'lam Tuan Haji Rahim. Saya pernah memperdengarkan bacaan ini kepada guru-guru saya yang mana pernah mendengar saya baca lah. Saya pun tanya kat dia, Ustaz, saya punya lagu ni lagu apa Ustaz? Jadi Ustaz ni pun habaq dia kata, Ustaz Zamri, kalau betul maharajul hurufnya, betul huruf mat panjang pendeknya, betul hukum tajwidnya tu, memang jadilah lagunya. Dia pun tak reti nak sebut lagu mana. Jadi itulah kita duk habaq pasal nahwan, pasal sikah, pasal jihad, pasal jaharkah. Memang yang kita dengar, tapi memang sukar Tuan Haji Rahim. Kita nak bezakan mana satu nahwan, mana satu jaharkah, mana satu sikah. Jadi dia ada gabungan belaka. Yang pentingnya satu, bila kita membaca Al-Quran, kita merasakan betapa seolah-olahnya kita faham tentang apa yang sedang dibaca. Maka itulah rentaknya. Contohnya tadi kan ayat surat 314 mana ke 311 ya Tuan Haji Rahim ya? 311. Tengok. Muka surat 311 dengan 312. Tengok 311. Kita katalah surah Taha kan? Bila dibaca Taha, dua huruf itu dengan panjangnya 4 akad itu, kemudian di depannya itu ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami yakni Allah turunkan ke atasmu hai Muhammad Al-Quran itu supaya kalian menjadi susah celaka. Maka tionnya itu dia kena begitulah. Baru dia rasa, oh Masya Allah. Kemudian di depannya kan, illa melainkan tazkiratan liman yasha. Begitulah Tuan Haji Ibrahim. Melainkan peringatan untuk mereka-mereka yang takut kepada Allah. Macam tu. Suka tu saya tak boleh. Nampak dia lenggok bacaan dia mengikut apa kefahaman dalam ayat tu. Jadi dapat sekali kan. Jadi nampak mesra. Allah Alam, saya pun tak boleh buat macam tu sebab saya tak faham. Tak kena tengok terjemahan dia baru boleh tahu. Allahu Akbar, subhanallah. Ustaz dia kena berkemahiran bahasa Arab, sambil baca tu dah boleh faham. Jadi dapat melenggokkan dia sekali dengan mesra antara dengan lagu dengan apa maknanya. Jadi alhamdulillah. Tapi bagi kami yang tak boleh bahasa Arab ni, bacalah ikut bacaan tajwid yang mana kita boleh buat. Ya.
baca Ya. balik terjemahan. Alhamdulillah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita dengar tadi tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz, di mana Ustaz merujuk kepada surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 tadi. Alhamdulillah mengenai kejadian manusia yang berasal dari jasmani, seterusnya berkembang dalam rahim ibu sampailah kita dilahirkan dalam proses mengambil masa sampai 9 bulan, berapa hari? 10 hari. 9 bulan 10 hari, iaitu daripada mani kemudian menjadi setitik darah, kemudian jadi sekumpal darah, kemudian menjadi sekumpal daging, kemudian daging tu membalut menjadi tulang, dan kemudian disempurnakan, dimasukkan roh, sehingga kita dilahirkan menjadi manusia yang sempurna. Jadi begitulah hebatnya kejadian ciptaan Allah yang diciptakan, yang kita sendiri tak mampu untuk cipta sesuatu pun benda hidup. Kita hanya adalah hamba yang diciptakan. Jadi kalau kita tak ragu-ragu lagi mengenai adanya pencipta yang hebat, yang Allah merupakan pencipta kita sendiri, wallahu alam, cubalah kita cipta jari kelingking kita satu pun kalau kita boleh cipta. Manusia mampu mencipta robot tapi tak boleh cipta robot seperti jari kelingking manusia. Wallahu alam. Kalau kita boleh cipta satu jari kelingking kita pun kira kita saintis yang hebat. Tapi Allah dapat cipta kita dengan otak kita yang dapat berfikir, tu kira sangatlah satu tanda untuk kita melihat kebesaran Allah SWT, untuk kita mencari Allah, insya-Allah. Jadi kita akan bertemu kalau kita kaji nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Jadi itulah antara isi kandungan yang Ustaz ceritakan. Jadi sekarang ni saya nak serah kepada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan berkenan, siapa yang selalu dalam program ni bersiaran, memang kenal dengan Ustaz Haji Ahmad Zamri kita. Jadi silakan tuan-tuan untuk bersembang dengan Ustaz. Ustaz tadi menyebutkan mengenai Haji Yaakob, rindu dah kat Haji Yaakob tu. Silakan Haji Yaakob, bagi Haji Yaakob dulu. Okay, Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Sihat. Baik, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Jadi dalam bacaan kena fungsi bacaan yang dibaca tadi sebagai baik dan memang baiklah sebagai seorang kari, macam seorang kari di dalam musabaqah. Masya-Allah. Jadi baik, memang baik. Kami dapat ikuti dengan baiklah. Jadi dalam surah Al-Mu'minun tadi, Ustaz ada menyebut tentang sanifati manusia lah. Ya. Yang kejadiannya daripada tanah hinggalah jadi sekumpal darah dan menjadi seorang bayi dan hidup di dunia ini sehingga ke akhirnya, dan akan disoal dalam pengadilan Allah SWT nanti. Ya. Jadi dalam surah ini kita dapat mengisafi tentang kejadian manusia dan akan berlakulah satu kejadian, akan ditanya tentang perbuatan kita semasa hidup di dunia. Jadi saya nak apa, saya nak bertanya tentang Ustaz tentang keinsafan yang kita perlu buat di waktu inilah. Itu saja. Subhanallah. Tuan Haji Yaakob, soalannya sangat tinggi nilai kualitinya. Yang layak menjawabnya ni para sahabat ni. Sayyidina Abu Bakar yang layak jawab, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Allah Akbar, Ahmad Zamri nak jawab pun banyak dosa, banyak perkara salah silap di sana sini. Gerun rasa nak mengatakannya. Allah Akbar. Tapi marilah kita sama-sama bahawa kita adalah insan biasa yang memang tak luput daripada salah silap di mana-mana pun. Kalau cumanya dengan berjemaah kita bersama begini, kita begitu rasa bersaling paut hati, berpaling paut suara untuk kita saling sesama mengingat tentang apa juga yang kita lakukan di alam dunia ini dengan peringatan yang kita baca daripada Al-Quranul Karim banyak perkara. Maka kerana itu kita hadir supaya segala upaya kita tadi membaca tentang ciptaan Allah pada diri kita sendiri pun kita merasa insaf sungguh
begitu sekali Allah ciptakan kita dengan rahmatnya jua, takkanlah sampai hati dan sanggupnya kita tidak mengikuti kehendak Allah SWT. Begitulah suasana dan keadaannya. Tapi kan ramai juga manusia dekat dunia ini, walaupun Allah ciptakan dia berani lawan Allah SWT. Allahu Akbar. Jadi yang berani ini sampai dia menyatakan keingkaran sehingga disebut kekafirannya. Dan orang-orang yang mengaku Islam ni pula macam-macam halnya. Dia kata sudah beriman, dia kata sudah berpaut dengan rukun Islam. Tetapi dalam suasana akhlak, suasana kata-kata, suasana tingkah lakunya, bagaikan di sana sini banyak kesalahan dan kesilapannya. Kenapa harus berlaku begini? Maka jamaah yang beginilah sebenarnya. Dia saling menunjuk cara teguran yang kadang-kadang orang menegur secara contoh, kadang-kadang orang menegur secara tingkah laku, kadang-kadang teguran itu secara suara, bahasa. Jadi banyak perkara membantu kita sama-sama. Jadi mudah-mudahan hadirlah keinsafan itu, diharapkan tunduk kepada Allah SWT. Ya Allah, hamba-Mu salah ya Allah selama ini. Maka kita baca Al-Quran malam ini, kita tazkirah, Masya Allah. Saya silap ya Allah. Besarnya rahmat-Mu ya Allah. Kenapa hamba-Mu selalu buat salah ya Allah. Ampunkan, istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi mudah-mudahan dia punya asakan itu bila kita menyedari tentang siapalah kita di sisi Allah SWT. Kalau kita sedar bahawa kita hamba, ya Allah, kita sami'na wa ata'na. Kita cuba sedaya upaya. Begitulah Tuan Haji Yaakob yang agak-agaknya boleh kita sambil kira macam mana kita nak memotivasikan diri ni menjadi insaf supaya kita tak mengulanglah perkara yang sudah kita lakukan, yang kita sudah sedar. Tapi kadang-kadang juga ialah kita ni lupa buat lagi. So istighfar, buat lagi istighfar. Mudah-mudahan masa akhirnya tu yang husnul khatimah lah pilih kita. Mudah-mudahan itulah yang boleh dikongsikan. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih. Seterusnya saya nak jemput yang Ustaz biasa jumpa di surau kami ni. Encik Mak Daud, apa Tuan Daud kita, Mak Daud, Daud bin Abdul Rahman. Ustaz biasa jumpa di surau. Jadi silakan Cik Daud, sembang Ustaz. Rindu ni lama tak jumpa, tak sembang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Abang Daud sihat nak? Ya, alhamdulillah. Cik, saya nak tanya apa Ustaz? Ustaz, kalau saya nak tanya soalan Ustaz. Dalam Ustaz yang kata tu dari air manis semua tu, menjadikan manusia, macam mana kita nak bersedak anak-anak muda kita dengan orang yang tak mau mendirikan ibadat tu? Nak beri dia bersedak. Betapa susahnya dari ayat mani menjadikan seorang manusia. Wallahualam. Itu Ustaz. Subhanallah. Ini lagi satu. Ini pun soalan berat-berat lah kau ni. Tidak semudah itu kita nak bagi sedar. Yang pertama sekali kita kena faham bahawa kita insan hanyalah bersifat usaha. Namun nak menjadi dia sedar dan berubah itu hanya milik Allah SWT. Jadi yang kita perlu cari ialah perlu hayati ialah apakah mungkin perkara-perkara yang kita boleh lakukan ini boleh mengingatkan kepada sebulan itu supaya ianya menjadi bertambah baik, bertambah mulia, bertambah menerima kebenaran. Mudah-mudahan begitulah. Dan dia memang bermula pada diri kita jugalah. Semula pertama sekali apabila kita menzahirkan kehidupan ini berwatak silaturahmi begitu tulus sama sekali. Kalau kita sapa dengan salam Assalamualaikum, seolah-olah berdoa sesama kita. Selamat sejahtera, sejahtera fikiran, sejahtera emosi, sejahtera perasaan, sejahtera anggota badan, sehat. Mudah-mudahan tengah sehat ni marilah sama-sama kita berjemaah ataupun berkasih sayang. Contohnya. Yang kedua, kadang-kadang kita tak berkata apa-apa pun. Tetapi watak kita dalam mengendalikan urusan harian
so tepat masanya. Contohnya kalau kita memenuhi waktu-waktu untuk mendirikan solat, memang suasana solat itu kalau boleh memang tepat pada masanya ataupun 5 minit sebelum nak masuk solat tu, kita telah pamerkan bahawa itulah satu tanda isyarat betapa kita nak menunjukkan kepada Allah SWT akan perintahnya. Yang ketiganya, kita kadang-kadang dengan cara menjaga kebersihan diri dengan memperdayakan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kan pun kadang-kadang orang perhati. Oh, Masya Allah, Tuan Daud Abdurrahman misalnya naik kenderaan, kalau parking sampai ke surau ke masjid, Masya Allah diletak dengan kemas, dengan baik. Itu pun boleh datang juga kehadiran. Boleh tunjuk kadang-kadang. Kadang-kadang kita sapa dia dahulu, apa khabar nak? Apa khabar hari ini? Bagus. Apa khabar mak ayah? Pun jadilah. Mudah-mudahan dengan teguran, dengan komunikasi yang begitu akan meningkatkan daya kesedaran, kefahaman, bertambah-tambah. Sebab insan ni memang lawannya tak baik, nak dilawankan dengan yang baik. Jadi benda yang baik ini mesti kita asak supaya dia menenggelamkan yang tidak baik. Jadi cari sajalah apa-apa saja yang baik yang boleh kita tunjukkan. Kadang-kadang juga kalau kita ada lebihan sedikit, buah tangan ke, makan minum ke, kita beli coklat ke, ulu nak ni lah, sebiji gula-gula ni, bolehlah berapa orang pun 5 orang. 5 orang seorang sebiji, pakcik ada 5 yang saja lah. Pakcik satu, kita makan sama-sama lah. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Okeylah. Jadilah sekecil-kecil perkara pun Allah lihat juga. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mungkin itulah boleh dikatakan sementara ini. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Amin. Alhamdulillah Ustaz, untuk pengetahuan Ustaz, apa saudara Daud kita ni merupakan pegawai di masjid. Ustaz tahu, saya dah habaq kan tahu lagi tak tahu, di masjid apa daerah Seberang Selatan kita ni sebagai pegawai yang melupuskan Al-Quran. Oh, Masya Allah. Kemudian Ustaz kata tadi, sebab tu soalan dia tanya pasal budak orang muda ni, Ustaz Dud, Cik Dud kita memang bawa pelajar-pelajar pergi sekolah ramai ke sekolah-sekolah. Memang dia antara yang buat inisiatif tu, bawa pelajar-pelajar ke sekolah. Jadi selalu berdamping dengan budak-budak. Amin, amin, Masya Allah. Allahu Akbar. Besar tugasan tu. Seterusnya saya nak jemput apa Hajar Nolilawati pula. Lama dah tak dengar. Hajar Nolilawati, silakan. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kak Ajah. Apa khabar Kak Jahai? Alhamdulillah sihat, baik adanya. Lama tak dengar, tak tengok. Allahu Akbar. Tak nak tanya sikit. Aku ni, kita dah tahu dah macam mana Allah jadikan kita daripada satu peringkat yang asas sampailah ke peringkat yang sempurna kemenjadiannya. Tetapi waktu sekarang ni ramai anak muda yang seolah-olah meletakkan dirinya dalam risiko keadaan yang boleh membawa kepada kecederaan, kemalangan, mungkin kepada kematian pun. Macam seolah-olah tak menghargai nyawa yang diberi, macam tak sayang nyawa. Nak minta pandangan Ustaz lah, macam mana boleh jadi macam tu, dan macam mana kita nak macam itulah kan, nak bagi kesedaran bahawa nyawa itu sangat berharga kan. Allah. Subhanallah. Puan Hajah, soalan ini boleh membuat saya menangis. Kita sama sebenarnya. Kita ahli jemaah dalam generasi Al-Quran ini, kita begitu prihatin dengan apa yang sedang berlaku di masa ini.
Oleh kerana itu, perkara yang pertamanya, program Generasi Al-Quran ini, kita yang sedang bersama-sama ini, kita terus menerus sehingga ke akhirnya, dan kalau boleh kita jangan berpisah-pisah lagi, kita terus bersama-sama mendekati ayat-ayat Allah SWT ini. Mudah-mudahan apa yang kita lafazkan sampai hari sabang ketika menjadi satu kata-kata yang sangat didengar, sangat diterima oleh Allah SWT. Kerana kita mendekati ayat Allah SWT ini. Satu. Perkara yang keduanya, kita dalam perincian yang terdekat yang sedikit ini, apabila kita sudah mendekati kalimah Allah SWT sabang ketika saban hari, ucapan kita itu menjadi satu doa yang dekat dengan Allah SWT dan Allah terima ucapan yang kita lapaskan itu. Jadi mungkin bila kita tengok suasana itu, ya Allah, kau ampuni dosaku dan ampuni dosa anak-anakku dan dosa mak ayah mereka, ya Allah, supaya mereka selamat daripada akhlak yang tak sewajarnya berlangsung di depan. Mudah-mudahan. Jadi apa yang kita nak bentangkan lagi, barangkali kita boleh dekati dalam ramai-ramai itu mungkin seorang atau dua orang. Kita boleh sapa yang kalau ada kemampuan dan ada kesempatan. Yang keempatnya memang kalau kita boleh kenal lagi lebih dekat, itu lagilah cantik kalau kita dapat. Cumanya yang kita yakin dengan Allah SWT. Kita yakin apa yang berlaku di depan itu memang menjadi ujian kepada kita. Tapi apa yang kita lakukan ini, inilah usaha yang kita boleh zahirkan kepada suasana yang ada sekitar kita ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa membantu kita dalam menunjukkan, walaupun nampaknya baca doa, walaupun nampaknya mengangkat tangan, walaupun nampaknya cuma hanya menyatakan kata-kata yang mulia, walaupun hanya kadang-kadang kita sendiri pun sentiasa istighfar banyak ketika. Kadang-kadang jangan lupa pula ayat yang diingatkan oleh Allah SWT untuk menghadapi suasana musibah hari ini. Ada apa saja musibah di depan kita ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa nak sebut ayat ni. Sebab Allah dah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah itu tentang musibah. Wa iz qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan untuk mati saja. Apa saja musibah. Musibah akhlak yang tak bagus, musibah kecederaan diri, musibah kecederaan mental, musibah kecederaan bahasa. Kadang-kadang bahasanya tak sesuai. Itulah jadinya. Jadi kita pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang boleh rasanya kita usahakan untuk praktikalnya. Tidak nanti kita terus gusar dan susah hati, berpanjangan, tak henti-henti tanpa kita membuat sesuatu. Itu sajalah Puan Hajah yang boleh dapat kita nyatakan. Terima kasih Ustaz. Puan Hajah Sabiah pula nak minta sedikit berinteraksi dengan Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Hajah apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ustaz apa khabar? Masya Allah, Rabbiya Karim. Beginilah suara saya adanya. Tak kena tempat Ustaz, tak kena banjir ke? Allahu Akbar. Alhamdulillah, subhanallah. Sebab berenam nampaknya masih Allah selamat lagi lah. Tidak seperti di tempat lain. Alhamdulillah. Saya nak ambil peluang nak tanya Ustaz. Macam mana kita nak tarik minat ada sahabat-sahabat kita ni walaupun dah berusia tapi takut sangat nak masuk dalam majlis-majlis ilmu yang macam yang kita ada, yang cikgu, yang Tuan Haji Rahim adakan. Sebab kalau kata yang orang muda tu mungkinlah kata lagi banyak lah yang tak berminat. Tapi kata yang dah berumur pun kadang-kadang kalau kita ajak macam berat sikit. Macam mana pandangan Ustaz? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Pertama sekali, memang kita kena banyak-banyak istighfar kepada Allah SWT. Pertama sekali kita kena minta istighfar dengan Allah SWT. Mungkin di sana sini kesan
kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu daripada dulu sehinggalah lah ni dah berapa banyak kita pun tak sedar, tak faham, tapi kita terus minta ampun dengan Allah SWT satu. Yang kedua, cara-cara lain melainkan kita kena silaturahmi kena tinggi. Silaturahmi ni hubungan kasih sayang sesama yang kita nak hampiri itu. Kalaupun tak dapat 2 orang, seorang. Kalau tak dapat seorang, kita cari 5 orang. Jadi jangan kita mengharapkan memang ramailah supaya dapat bersama. Tetapi kita nak dapat kalau bukan kata nak dapat kemenjadiannya, kita dapat buat sapaan pun jadilah. Jadilah. Maknanya kalau ada kelapangan, wahai sahabatku, wahai saudara ataupun rakanku, marilah kita bersama-sama. Jadilah. Jangan nak kalau mudah-mudahan dengan sapaan itu terdetik dalam hatinya. Mungkin dia tak bersama dengan kita, tetapi balik ke rumah mungkin dah ada suatu tindakan pada dirinya. Kita pun tak nampak. Kan? Jangan kata nak bersama dengan kita. Dia dalam sorang-sorang di rumah pun selepas sapaan itu mungkin boleh mengusik hati dia. Dia pun tak pernah pegang Al-Quran di rumah, dia pegang Al-Quran. Jadilah pegang pun. Belum buka lagi. Nanti akan timbul, alhamdulillah, nampaknya masih sihat, kita masih bertegur sapa. Kalau ada ruang, marilah kita bersama-sama. Bila kita bersama, nanti balik rumah, mungkin bila dia pegang Al-Quran, mungkin dia buka, tak baca lagi, masih buka. Jadi itulah perjuangannya. Punya susah, tetapi jangan putus asa. Sampailah kita pergi jumpa Allah SWT. InsyaAllah. Saja ini usaha-usaha ni usaha-usaha para ulama kita ni setakat yang mana itu terdayalah, tapi silaturahmi kena jaga sungguh. Biarlah apa nak kata pun katalah. Jangan kata orang yang beragama Islam, siapa sahaja sebenarnya yang non muslim pun kita kena buka pintu hati kita untuk mengajak mereka, mengajak dalam arti kata hikmah lah. Jadi itu sajalah aja apa yang Ustaz nak cakap ni pun. Apa yang berlaku dekat kami tempat Sungai Besar ni pun macam tu juga Kak. Oi. Tapi kita tak lupalah. Tak lupa kalau disiplin kita paling tidak jaga di rumah tu, kalau malam-malam sampai kita sebut nama dia lah. Kan ya Allah, malam-malam begini jangan hening sunyi, sebut nama jiran tetanggaku, katakanlah si Jamilah ke Aminah ke ya Allah, biar akan baikku, bukakanlah pintu hatiku dan pintu hati mereka. Sebut nama mereka. Sebut nama mereka. Kita rasa sayang sangat. Sebut siapa-siapa saja yang kita kenal di depan mata kita. Ya Allah, yang demikian tadi saya tak kenal siapa pun ya Allah, tapi selamatkanlah dia ya Allah daripada mara bahaya dan seterusnya. Jadilah. Itulah saja Tuan Haji Rahim. Masya Allah, ini soalan-soalan berat ni. Terima kasih Kak. Terima kasih Ustaz. Saya nak bagi yang terakhir untuk berinteraksi dengan Ustaz. Apa-apa Supiah Maksirun daripada Sungai Besar. Rasanya balik Sungai Besar lah. Berada di Sungai Besar itu kata. Silakan Puan Supiah. Suara kena buka. Suara tak buka. Nanti maaf. Terima kasih Cikgu. Dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak. Sehat ya semua keluarga, isteri. Suara sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah waras. Ni saya tadi nak bertanya lah Ustaz berkenaan solat. Kita ni solat kalau boleh nak tahu maknanya, tapi dah tua-tua ni sampai dah tak tahu sepenuhnya makna dalam kita solat. Macam mana cara, kita dah usaha Ustaz, tapi macam mana cara kita nak, teringin juga nak tahu makna semua dalam solat kita tu. Itu je satu soalan saya Ustaz. Masya Allah, Rabbi ya Karim. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Hai kakak Nisa aku saudara dengan kami ni Tuan Haji Rahim. Okey,
teruskan perjuangan, jangan putus asa. Biar satu hari satu kalimah pun tidak mengapa, asalkan dia terus menerus walaupun nanti kita tak dapat separuh atau sebagainya. Yang penting usahanya itu diperlihatkan daripada hasil kita tak kisah. Contohnya kan doa iftitah yang kita baca. Sebenarnya apalah doa iftitah tu? Kena apakah Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Okey, apalah maknanya itu? Satu-satu ada rujukan, makna terjemahan. Ada juga kalau ada anak-anak rakan taulan yang boleh sekali-sekali buat sembang santai, boleh juga diambil kira. Ataupun nanti kita dengar di mana-mana kuliah ada masa boleh juga diambil hal. Tetapi kemudian yang kita ambil rukunnya katalah Fatihah itu ada 7 ayat. Daripada 7 ayat yang selalu dibaca Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Usaha sungguh-sungguh Bismillah apa namanya? Ar-Rahman apa maknanya? Ar-Rahim apa maknanya? Satu-satu. Tak apa Kak, lambat tak apa. Tak sampai habis pun tak mengapa. Tapi yang nak dilihat sangat ialah teruskan usaha, jangan kecewa. Percayalah, lagi rapat kita dekat dengan kalimah Allah ni, nanti akan nampaklah hidayah dan bantuannya insya-Allah. Itu saja yang dapat kita saya rasa. Sebab ingat, Allah jadikan kita ini, bila Allah dah susunkan dia punya atur syariatnya, Allah tahu bahawa hamba-Nya boleh melakukan. Kita yakin dengan Allah SWT. Jadi itu saja. Terima kasih Tuan Ibrahim, Tuan Ibrahim. Terima kasih semua. Ustaz, tadi saya kata dah habis dah interaksi daripada Pak Alimah. Tapi daripada saya sendiri, saya nak minta sedikit Ustaz gambarkan apa yang berlaku dalam situasi banjir sekarang ni dengan misi bantuan yang Ustaz ceritakan. Mungkin Ustaz boleh bercerita sedikit mengenai keadaan banjir yang mana Ustaz terlibat dalam misi bantuan. Silakan. 2 tempat yang saya terlibat yang boleh dikongsikan berbanding dengan tempat-tempat yang lainnya, iaitu di Selangor lah. Esok akan turun ke Segamat di Johor. Yang saya dapat perhatikan ialah ini satu ujian yang Allah SWT hadirkan kepada hamba-hambanya di atas muka bumi ini, dan semua manusia tak kira beriman atau tak beriman berada di kawasan itu semua kena. Satu. Yang keduanya, sesuatu perkara hari itu kita pergi cuba bantu sebuah rumah, 2-3 buah rumah, kita dapati rumah tu tenggelam separuh. Jadi 3-4 malam air tak bergerak daripada rumahnya. Jadi air itu dia tumpang tidur di rumah masing-masing. Orangnya pula kena keluar, tinggalkan rumah tu. Jadi bila air tumpang tidur kat situ, itu ada isyarat sebenarnya. Isyarat bahawa itu adalah ingatan yang sangat berkesan, betapa semuanya ini adalah milik Allah SWT, bukan milik manusia biasa. Allah nak hantar tenteranya, Allah pun hantarlah tenteranya. Ya Allah, jadi kenapa tenggelamkan tuan-tuan? Saya nak sharekan betapa harta benda yang ada dalam rumah tu kena bawa keluar, rosak belaka, yang dikira-kiranya tak kurang 10 tahun himpunkan harta. Tak kurang. Jadi akhirnya bila tenggelam, seolah-olahnya akan mula balik kosong. Tanpa harta yang dikumpulkan tu. Artinya Allah ambil benda ni. Kena ingat Allah ambil benda tu. Jadi tuan-tuan, untuk merasakan perkara ini sebenarnya dengan penuh keredaan ujian Allah SWT ini, untuk berikutnya lepas ini, satu, nampaknya ahli jemaah, ahli kawasan itu kena rapatkan silaturahim berjemaah. Yang keduanya, apa saja nanti tuntutan Allah SWT tentang sedekah, tentang wakafnya, tentang zakatnya, kena clear. Mudah-mudahan Allah akan selamatkan daripada perkara-perkara yang sedang dihadapi. Yang ketiganya, ingat bahawa air yang ada datang itu sebenarnya
adalah rakaman untuk menyejukkan suasana keadaan di kawasan itu. Jadi bahasa-bahasa yang diungkapkan selepas ini kena bahasa-bahasa sejuk juga. Jangan bahasa-bahasa panaskan suasana, kadang-kadang salah sana, salah sini. Cari saja keistimewaan, kehebatan yang berlangsung itu. Jadi ini yang saya perhati dari sudut perkara itu berlangsung. Memang mengerikan tuan-tuan, mengerikan sangat. Luas kawasannya, beribu-ribu orang yang nak ditolong bantu, tetapi yang terdayanya gitu sajalah. Dapat datang, dapat mulakan salam, sedikit kita ulut, cuma mudah-mudahan tabah, didoakan semoga nanti dapat kembali balik turun ke rumah masing-masing dengan rasa selesa dan berjaya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita yang ada hari ini supaya nanti kita dapat meneruskan kehidupan dengan penuh keinsafan. Itu saja yang dapat kita sebutkan dalam nada irama semasa kita bersama-sama dengan mangsa banjir. Itu sajalah Tuan Ibrahim. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah atas penjelasan yang diberikan oleh Ustaz dengan gambaran keadaan suasana banjir yang dahsyat yang disebutkan tadi, yang diuji pada di kawasan-kawasan banjir. Alhamdulillah Allah belum uji kita. Allah uji kita dalam bentuk yang lain. Jadi insya-Allah ini semua seperti mana Ustaz sebutkan, walaupun berlaku di sana sepatutnya menimbulkan kesedaran kepada kita walau di mana kita berada, insya-Allah, untuk lebih rapat, merapatkan silaturahim, seterusnya merapatkan diri dengan Allah SWT, dengan memastikan bahawa kita mengikut apa yang kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz yang sudi sekali lagi untuk berkongsi, menjadi khalifah kami, menjadi guru kami, dan yang berkongsi beberapa perkara yang disebutkan tadi. InsyaAllah banyak perkara yang telah disebutkan oleh Ustaz. Semoga ianya dapat menimbulkan kesedaran kepada kita semua untuk terus mendekati Allah SWT, mendekati Al-Quran, memahami apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sudah nak berakhir di sini. Jadi suka saya nak maklumkan mengenai tetamu kita pada malam esok. Untuk kita semua, tetamu kita untuk malam esok adalah Al-Fadhil Ustaz Ismail Porigi. Ismail Porigi yang pernah sekali bersama kita dalam siri yang sebelum ni, juga dah pernah. Dia merupakan mantan pengetua sekolah sekolah Ma'hadul Islami Tasik Junjung, sekolah menengah agama Ma'had Ahmadul Islami Tasik Junjung. Kemudian sekarang ni dah bertugas di BMW, Ta'aratul Ma'rifil Wataniyah 2 di Tasik Junjung. Jadi dia akan bersama kita pada malam esok, insyaAllah. Jadi sebagai penutup pada program kita kami, seperti biasa, insyaAllah kita akan tutup dengan bacaan doa di mana program-program sudah dan sebagainya. Kita baca doa dan kita nak mohon kepada Ustaz untuk membacakan doa untuk kami aminkan. Semoga dengan doa yang berkenaan Allah makbulkan permintaan kita, insyaAllah, supaya kita semua tak kira di sini, dalam ni ataupun di luar sana, di tempat apa yang menerima musibah dan sebagainya, boleh kejayaan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Kita untuk bacakan doa untuk kami aminkan. Silakan Ustaz.
Astaghfirullahalazim, la haula wala quwwata illa billah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah ya karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadika sabirin. Allahumma sallimna ya Allah, sallim aqidatana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim akhlaqana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua ibu kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mendidik dan mengasuh kami ketika kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dewasa ini kami menghadapi ujian-Mu ya Allah. COVID-19 yang belum tamat lagi dihadirkan dengan suasana banjir di seluruh negara yang menimpa kepada saudara mara kami ya Allah. Jadikanlah diri kami sebagai hamba-Mu yang insaf dan sabar menghadapi suasana ujian-Mu ini ya Allah. Jadikanlah ini medan untuk meningkatkan iman, meningkatkan Islam, meningkatkan perjuangan ya Allah. Jadikanlah ini menjadikan titik temukan kita, menjadikan insan yang kuat untuk mengajak mereka ya Allah ke jalan-Mu ya Allah. Allahumma ya Karim ya Salam ya Hayyu ya Qayyum ya Bari'us samawati wal ardh. Selamatkanlah akidah kami, selamatkanlah akidah anak-anak generasi kami, selamatkanlah seluruh keluarga yang berkaitan dengan kehidupan kami ini, agar sama-sama nantinya kami berada di jalan yang benar untuk menuju ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah program nasihat Al-Quran ini terus mampan dan mantap ya Allah. Jadikanlah titik kami ini program yang Engkau terima ya Allah. Jadikanlah ia kesan yang sangat tinggi dalam kehidupan kami ini. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Ya Allah, Kau bukakanlah pintu hati kami kepada sesiapa sahaja yang meneruskan pemantapan diri untuk mengikuti generasi Al-Quran ini ya Allah, agar meningkatkan keimanan dan kepahaman akan keyakinan dalam memperjuangkan kehidupan manusia hari ini ya Allah. Selamat diri, selamat ahli keluarga, selamat semua saudara mara. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna minkum taqabbal ya karim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Kita sudah malam ni semua alifah yang turut serta dalam program ni, khususnya kepada Fadil Ustaz Tamri bin pun berjaya teruskan program ni sebagai apa pembimbing ataupun jadi sebagai pekerja kita akan sama-sama meneruskan doa khatam Al-Quran kita dan baca kakak pandai. Allahumma rahmatna